وأصحاب العظام شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Sebelum ini kita bincang tentang gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khafifuz zil, sifat akhlak kepada masyarakat khafifuz zil, ataupun kita ni sonang bergaul, mudah beramah mesra dengan manusia. Termasuk salah satu ciri-cirinya seperti mudah bergurau, dan telah dibincangkan tentang konsep gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bergurau dengan para sahabat dan para sahabat bergurau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya gurauan Rasulullah itu tidak adalah gurauan Rasul itu melainkan gurauan yang benar. Dan bergurau juga hendaklah melihat situasi, keadaan. Tak semua keadaan dan situasi boleh bergurau. Hari ini kita masuk dalam tajuk halimun, ataupun sifat lembut. Dalam tajuk yang dibincangkan ialah mampu menguasai diri, terutama apabila marah. Muslim yang bertakwa dan merasai nikmat kemanisan hidayah Islam sentiasa melatih dirinya menjadi hilm, iaitu mampu menguasai dirinya terutama apabila marah. Dia berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Ali Imran ayat 134. Dalam ayat ni ada dua ciri. Allah mengkategorikan manusia yang melakukan, atau orang beriman yang melakukan dua perkara ini sebagai orang yang muhsinin. Muhsinin ni ialah orang-orang yang berbuat kebajikan, dan kebajikan dia bukan kecil. Hasanah, kebaikan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Satu, dia tahan marah. Wal kaziminal ghaiza. Orang tengah marah, dia tahan marah. Bondo tu sepatut dia marah, tapi dia mampu tahan marah. Yang kedua, bondo besar ialah wal afina 'anil nas. Dia maafkan. Maaf ni tentulah kalau orang buat salah dengan dia, barulah dia maafkan. Kalau orang tu tak buat salah, dia tak maaflah. Maknanya kita ni orang buat maaf, orang buat salah dengan kita dan kita maafkan salah orang, itu disebut sebagai orang yang berbuat kebajikan yang besar. Maknanya pahala sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Islam berpandangan bahawa orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat badannya, yang mampu bergusti mengalahkan manusia dengan kekuatan badan. Tapi orang yang kuat ialah lelaki yang tenang dan hilmun, yang menguasai dirinya dan menahan marah. Di waktu marah, dia berjaya menguasai diri. Orang marah Kerana orang marah. So kalau orang marah ni, dia mampu tak kuasai diri. Habis semua. Kalau mulut tu habis semua dihambur. Kalau orang marah ni kan, kalau ada barang-barang habis semua dicampak. Tu orang yang tak berjaya menguasai diri ketika marah. Orang yang marah ni dia ada banyak kosan dia, tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat. Orang marah ni dia biasa tak sedar diri dia marah. Dia tengah marah tu, kalau dia tak mampu kawal dia memang tak sedar. Apa dia buat tu semua tak boleh. Dan biasanya orang yang marah, kalau dia beriman kepada Allah, dia orang Islam, lepas marah dia akan sedar.
Lepas tu dia sodak, marah. Kemudian akan datang rasa macam-macam. Contohnya rasa kesian, rasa menyusah. Maknanya kalau datang rasa kesian, rasa menyusah tu makna Allah sayang dia lagi. Kalau tak ada rasa kesian dekat orang yang dimarah, tak ada rasa menyusah dengan perbuatan dia marah orang, maksudnya dia kena tengok balik hati, jiwa. Kita marah anak tu, marah anak. Lepas marah tu dia akan rasa ada satu kesedaran. Allah kesian pula marah. Kau kita pun pergi pujuk balik. Tapi pakar-pakar psikologi dia cakap apa? Orang yang marah ni, bila sekali dia marah dan marah tu teruk, dia seperti memaku, ambil paku kat pokok. Dia paku kat pokok. Marah lagi dia paku. Jadi kalau dia datang balik kepada orang yang dimarah tu, dia minta maaf, dia nak membetulkan keadaan, dia cuma sekadar keluarkan balik paku tu dari pokok. Dia keluarkan paku dari pokok, tapi dia tidak berjaya meninggalkan kesan paku tu daripada pokok. Itu pakar psikologi kan. Maksudnya orang yang marah ni, dia boleh minta maaf, dia boleh betulkan keadaan. Tapi orang yang dimarahi, orang yang apatah lagi kalau dimaki, dicerca, dia seperti pokok tadi, yang menerima kesan daripada marah. Bukan senang untuk menghilangkan kesan marah. Itu sebab Nabi SAW dalam hadis lain Nabi kata, la taghdab, kamu jangan marah. Sebab marah itu daripada api. Maknanya marah itu daripada syaitan. Satu hari Nabi SAW mengambil wuduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jika sedang ambil wuduk, datang seorang Yahudi. Dia datang, dia kutuk Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar sedang mengambil wuduk. Dia kutuk Sayyidina Abu Bakar. Nabi pandang Sayyidina Abu Bakar. Nabi senyum. Sebab Sayyidina Abu Bakar tengah ambil wuduk. Nabi senyum. Selesai Sayyidina Abu Bakar ambil wuduk, Sayyidina Abu Bakar pandang balik orang Yahudi tu. Dia mula kata balik kutukan ataupun cacian orang Yahudi itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat keadaan itu, Nabi berpaling. Nabi pergi jauh. Jadi melihat keadaan itu, Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi menjauhinya, dia pun pergi pada Nabi, dekat dengan Nabi, dan dia bertanya kepada Nabi kenapa Nabi berperilaku sedemikian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana tadi Yahudi itu memaki engkau dan engkau tidak membalasnya, aku melihat para malaikat membalas cacian dan kutukan Yahudi itu bagi pihak engkau. Tapi apabila aku sudah mula melihat engkau membalas kutukan ataupun cercaan orang Yahudi itu, maka aku sudah melihat syaitan sudah datang berbondong-bondong. Dan aku melarikan diri kerana aku tidak mahu bersama-sama dengan syaitan. Maksudnya orang yang marah, dah start marah, maknanya syaitan datang. Itu sebab kaedah dia bila orang marah ni, kalau dia berdiri, dia kena duduk. Dia mengubah posisi diri dia. Sebab apa? Sebab orang marah ni dia tak sedar diri. Jadi bila dia ubah diri posisi dia sedar balik. Oh, aku sedang marah. So dia boleh kontrol balik diri dia. Dan lebih baik ialah dia mengambil wudu. Sebab marah itu daripada api. Api itu daripada syaitan. Dan dengan wudu dia boleh menghilangkan ataupun meredakan kemarahan. Dan orang marah ni dia banyak kesan, dan dia mengikut hawa nafsu. Dia mengikut hawa nafsu. Okey. Dan kemudian dari sebut dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, wal afina 'anil nas. Ini sifat yang kedua yang sangat besar. Orang buat salah dengan kita macam tadi kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dah kena maki, lebih baik dia memaafkan. Oh, itu something else, itu tingkatan yang lain, peringkat yang lain, mustawa yang lain. Mustawa lagi hebat, dia maafkan. Orang buat salah dengan kita maafkan dia. Masya-Allah. Ada satu kisah para sahabat, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Wahsy bin Harb. Popular kisah ni. Wahsy ni dia bunuh Sayyidina Hamzah Asadullah. Dia tombak bunuh Sayyidina Hamzah.
bapa saudara Nabi yang dikasihi oleh Nabi. Sayyidina Hamzah ni masa dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sentiasa berdiri di hadapan Nabi. Masa Sayyidina Umar nak masuk Islam pun semua risau. Sayyidina Umar ni backing orang copet marah kan. Orang tegas, orang yang kalau cakap tu risau, setan sendiri takut. Kan? Sayyidina Hamzah berdiri. Dia datang Sayyidina Umar nak memeluk Islam, Sayyidina Hamzah berdiri mempertahankan Nabi. Risau Sayyidina Umar ni, orang tak tahu niat Sayyidina Umar datang jumpa Nabi ni nak masuk Islam. Risaulah Sayyidina Umar ni takut mencederakan Nabi. Tapi Sayyidina Hamzah berdiri menghalang Sayyidina Umar Al-Khattab, nak tanya apa tujuan kau datang. Aku datang untuk mengisytiharkan keislaman. Baru benarkan. Begitu sekali Sayyidina Hamzah ni jago Nabi. Sayang kat Nabi. Nabi sayang kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi apa berlaku? Dia tombak. Wahsy ni dia tombak Sayyidina Hamzah. Bila dia tombak Sayyidina Hamzah, kemudian tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok besar jiwa Nabi ya. Besar jiwa Nabi. Nabi maafkan. Berlaku dekat Taif, Nabi memaafkan penduduk Taif. Walaupun kena baling batu berdarah, mengalir darah, Nabi maafkan. Bukan saja Nabi maafkan, Nabi doakan kebaikan. Nabi berharap supaya keluar daripada tulang sulbi mereka ini, benih-benih mereka ini mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya ramai yang meluk Islam. Dan kita tengok kesannya Kota Taif sekarang. Walaupun Nabi ditawarkan untuk dihempapkan gunung kepada penduduk Taif. Tengok sifat wal afina anin nas. Pemaafnya Nabi. Wahsy ni, ada orang tanya soalan kat saya. Lupa macam mana Ustaz? Lupa. Lupa. Kita maafkan tapi nak lupa. Lupa dia lain. Sebab cerita Wahsy ni. Wahsy ni dia beluk Islam satu hari, dia teringin nak jumpa Nabi. Teringin nak jumpa Nabi. Jadi satu hari para sahabat ni datang beritahu pada Wahsy, aku baru lepas jumpa Rasulullah. Jadi Wahsy pun datang jumpa, berhasrat nak jumpa Nabi lah. Jadi diajak oleh kawan-kawan ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis Bukhari ya. Jadi bila jumpa Nabi, Nabi tanya, "Engkau Wahsy?" "Ya, aku Wahsy." Kata Nabi, "Boleh tak engkau pergi ataupun lari daripada pandangan aku?" Maknanya Nabi tak nak tengok Wahsy. Sebab apa? Bila tengok Wahsy ni, Nabi teringatkan bapa saudara yang dia kasih, iaitu Sayyidina Hamzah. Maknanya Nabi tak boleh nak lupa peristiwa Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah. Maknanya soal lupa tu soal lain. Maafkan satu hal. Maaf kena maaf, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari. Lupa susah. Tak apa, mungkin Nabi masuk. Tapi peristiwa itu tak lama selepas tu Nabi wafat. Wahsy ni sedih lah. Nabi tak nak jumpa kan. Wahsy ni dia tekad, aku akan dengan tombak ini aku membunuh semulia-mulia manusia yang mulia. Dengan tombak ini juga aku akan membunuh manusia yang paling jahat. Di depan Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khalifah, maka berlakulah peristiwa Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Dia apa berlaku Wahsy ni menjadi orang pertama Musailamah Al-Kadzdzab bunuh dengan tombak, dan ternyata Wahsy inilah orang yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Nak beritahu betapa bahawa Nabi dah maafkan lah. Nabi terima Wahsy ni sebagai umat. Tapi tengok macam mana jiwa para sahabat, sayangnya pada agama, sayangnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tebus kesalahan yang dibuat, walaupun hakikatnya kesalahan itu telah dimaafkan. Sebab musibah yang terbesar dalam diri manusia ni, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, dia bukan musibah gempa bumi, bukan musibah tsunami, bukan musibah sakit yang tak sembuh, sakit yang bersangatan tak boleh, sakit yang teruk, bukan. Itu bukan musibah yang sebenar. Musibah yang sebenar dalam diri manusia, dalam diri hidup kita ni, ialah musibah pada agama. Musibah pada agama. Bila mana kita tak sedar bahawa kita sedang ditimpa musibah, diberikan musibah, ujian oleh Allah dalam agama kita. Contohnya bila orang buat maksiat,
Dia tak rasa bahawa maksiat itu adalah musibah. Dia buat dosa, dia tak rasa dosa yang dia buat itu adalah musibah dari Allah Ta'ala. Dia tak merasakan kalau dia meninggalkan sedangkan dia tahu bahawa orang yang buat solat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruhnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dia tak merasakan kalau dia meninggalkan 2 rakaat itu, dia tak rasa rugi langsung. Itu sebenarnya musibah. Dan musibah itu ternyata lebih dahsyat lagi daripada musibah-musibah yang Allah berikan pada fizikal, pada dunia ni. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab Nabi dia doa supaya jangan engkau memberi musibah kepada agama. Jadi itu satu benda-benda yang kita kena sentiasa muhasabah. Jadi tidak mudah melatah apabila diprovokasi, tidak mudah menurut sentimen yang melulu tanpa berfikir panjang. Sebaliknya seorang mukmin itu ampuh menahan nafsunya dari tindakan yang tidak wajar. Dia menguasai suasana, tidak dikuasai oleh suasana. Dia membentuk suasana dan tidak dibentuk oleh suasana. Menghapuskan fitnah, memadamkan api permusuhan dalam dirinya dahulu sebelum orang lain. Bijaksana menuju tujuannya dan mencapai redha Allah. Di sinilah kita perlu mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia apabila diminta memberi wasiat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, la taghdab. Lelaki tersebut berulang kali minta wasiat lagi pada Nabi, beri aku wasiat wahai Rasulullah. Jawab Nabi, la taghdab. Jangan kamu marah. Kerana kalimah ini adalah satu kalimah yang meliputi berbagai-bagai kemuliaan akhlak, iaitu jangan kamu marah. Soalan dia, Nabi marah. Nabi marah apabila berkaitan dengan agama. Kalau orang memperlekehkan agama Nabi. Tapi Nabi marah bukan dalam keadaan Nabi luar kawal. Nabi kawal dia. Paling nak tengok Nabi marah, muka Nabi tu merah. Para sahabat kalau tengok, pandang muka Nabi, para sahabat tahu, oh Nabi tengah marah. Muka tu Nabi merah, perlakuan Nabi, daripada Nabi duduk, Nabi berdiri, oh sahabat tahu Nabi marah. Tapi Nabi marah lillahi wa rasuli, untuk agama dia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fika khaslatain yuhibbuhumallah, al-hilmu wal ana. Sesungguhnya ada pada diri engkau ini 2 sifat yang dicintai, iaitu al-hilm wal ana, iaitu sifat lemah lembut dan tidak marah. 2 sifat ya. Jadi Allah akan memberikan kepada sifat lemah lembut suatu kebaikan yang tidak Allah berikan kepada sifat yang lain. Maknanya kalau kita dalam keluarga tu kita jenis yang sifat lemah lembut, baik dalam keluarga, Allah akan memberikan kebaikan pada keluarga itu berbanding dengan keluarga yang lain yang mungkin tidak ada langsung sifat lemah lembut. Tuan-tuan muslim-muslimat boleh tengok sendiri kadang-kadang kan, kalau dalam family tu mungkin jenis keluarga tu semua jenis nada tinggi, marah ya, kan? Mungkin pembentukan keluarga, keadaan keluarga, suasana keluarga itu berbeza dengan satu keluarga yang lain yang mungkin ditadbir, yang diurus dengan penuh lemah lembut, kelembutan, kan? Maka Allah akan bagi kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang banyak. Anah ini juga boleh ditafsirkan sebagai sifat yang matang, sifat tenang tadi, al-hilmu wal anah ya. Ilmu tu lemah lembut. Anah ini juga boleh ditafsirkan sebagai matang, bertenang, berfikir panjang, menimbang masak-masak sebelum bertindak dan tidak tergopoh-gapoh. Muslim yang hakiki bukannya tidak pernah marah. Dia hanya akan marah kerana Allah, redha kerana Allah. Tidak marah kerana membela dirinya, tetapi marah kerana kehormatan Allah dan agamanya dicabuli dan dicerobohi. Dibekukan hukum-hukum agamanya atau dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran jahiliah dan lain-lain pelanggaran Islam. Ini dia kena marah. Di kala itulah Muslim yang sejati bangun dan bangkit menentang penceroboh yang berdosa. Bila agama diinjak-injak, Al-Quran dihina, dijajah, contohnya orang Palestin misalnya kan, kita wajib bangkit
dan menyatakan kemarahan. Demikianlah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Imam Malik dan Imam Bukhari. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas bagi diri baginda kecuali apabila kehormatan Allah Subhanahu wa taala dicabul, dilanggar agamanya, dipersia-siakan agamanya. Baginda membalas dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Baginda pernah marah dan berubah wajah baginda. Ini tak kala apabila ada orang yang mencabul agama Allah, atau orang yang melaksanakan agama Allah dengan cara yang salah, atau memandang ringan dan mempermudah-mudah urusan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Jadi muslimin muslimat, hari ini perkara yang penting kita belajar hari ini ialah menguasai diri dan nafsu dan mengawal diri kita daripada sifat marah. Dan lebih besar daripada itu ialah kita memaafkan orang lain. Begitu juga Allah mencintai sifat lemah lembut, iaitu lawan daripada sifat marah, dan al-anah, iaitu sifat matang, tenang, berfikir panjang dan tidak tergopoh-gapah dalam bertindak. Semoga yang kita dapat hari ini kita boleh bawa balik, kita azam untuk kita amalkan di rumah, dan kita sampaikan juga kepada orang lain supaya kita berusaha menjadi Muslim yang lebih baik setiap hari dan mengikuti akhlak Nabi SAW. Dan dengan itu akan turunan rahmat dan keberkatan Allah dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, insya-Allah. Segala baik itu datang daripada Allah. Nanti kita sambung. Kekurangan daripada diri saya sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbil zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.